Assalamualaikum dan salam sejahtera, apa khabar semua? Bertemu lagi kita. Hari ini sebenarnya adalah hari kedua kita berada di dalam bulan Syawal pada tahun ini. Saya rasa masih boleh lagi untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua, maaf lahir dan batin dari saya dan juga keluarga. Hari ini juga sebenarnya merupakan episod pertama lah perkongsian saya di atas platform Easy Quality Consult. Jadi untuk setiap perkongsian saya selepas ini, saya akan sediakan kiranya opening slide lah macam ni. Sasaran saya untuk setiap satu perkongsian saya tu, saya berharap kita akan dapat better understanding lah untuk perkara-perkara yang saya senaraikan ke bawah ni. Jadi untuk episod pertama hari ini, kita mulakan cerita dengan kualiti lah ya. Kita mulakan dengan istilah definasi kualiti. Kemudian saya nak sentuh sedikit tentang quality management, sedikit overview tentang pengurusan kualiti, dan kemudian ada satu fakta sejarah yang saya seronok untuk saya kongsikan. Dan di akhir perkongsian saya nanti, saya nak perkenalkan satu teknik yang digunakan pakai oleh para pengamal kualiti lah. Nama dia AQL Table. Baik, untuk definasi kualiti, bila saya search kata kunci perkataan kualiti di dalam Google search kan, saya jumpalah perkataan-perkataan ni. Kalau kita nak mencari sesuatu barang ataupun kita nak membeli suatu produk, apakah kriteria-kriteria ataupun ciri-ciri yang kita carilah untuk kita define satu-satu produk tu berkualiti. Baik, cuba kita tengok perkataan-perkataan ni mungkin sedikit sebanyak dapat membantu saya lah untuk define kualiti tu apa. Okay, reliability. Satu produk yang reliable, kata mudah dia produk yang boleh dipercayai lah. Kemudian durability ni maksud dia mempunyai ketahanan yang tinggi. Customer satisfaction ni satu produk yang dapat memuaskan hati pelanggan lah. Customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Kemudian quality assured. Quality assured ni adalah jaminan yang diberikan oleh pihak manufacturer. Kadang-kadang kita ada nampak label dengan perkataan QA approve ataupun QC check. Itu adalah jaminan daripada manufacturer yang menandakan produk itu dah melalui satu proses pemeriksaan kualiti. Selain daripada itu, compliance. Compliance ni biasanya dia berkaitan dengan standard. Dalam dunia ni ada banyak international standard, safety standard, material standard, environmental standard. Jadi maksudnya produk tu dia dah mematuhi peraturan-peraturan di dalam standard ya. Dan specification ni, setiap satu produk tu dia punya own specification. Berapa panjang dia, berapa tinggi dia, berapa lebar dia, berapa tebal dia, berapa berat dia. Jadi produk-produk yang berkualiti tu dia memenuhi ciri-ciri specification. Apa lagi? User friendly. Betul? Mudahlah, memudahkan customer kan. Mudah nak digunakan. Selain daripada itu world class, of course lah kan. Efficiency ni saya rasa biasanya melibatkan perkhidmatan yang berkualiti, perkhidmatan yang cekap, efisien. Fitness for purpose, dia fit dengan tujuan produk tu dicipta. Selain daripada itu garanti ni jaminan lah. Dan macam-macam lagi. Baik, kalau kita tengok definisi kualiti untuk dari segi produk pula. Saya ada sebuah kereta. Apabila kita nak mencari sesuatu kereta, kita nak membeli satu kereta baru, apakah ciri-ciri kriteria yang kita akan cari untuk kita define satu kereta itu berkualiti? Jadi saya senaraikan kat sini lah. Ada orang yang mencari good styling, design yang menarik, ataupun easy driving, pemanduan yang senang, yang selesa, comfortable riding sama lah tu. Stability, ada high speed tu, bila dia stable kan, bila dia dekat kelajuan maksimum, keadaan dia masih stable. Ataupun good acceleration, mempunyai high speed yang tinggi, kelajuan maksimum yang tinggi. Safety, jadi ciri-ciri keselamatan yang bagus. Durability ni tadi kita dah cakap, ketahanan yang tinggi, less chance of breakdown. Tak senang nak rosak. Okay. Bahasa yang digunakan dekat sini ni kita biasa nampak ada dalam produk katalog kan. Jadi bahasa-bahasa ni digunakan oleh marketing, dia punya selling point.
Dan ini juga adalah language customer lah. Mereka senang faham dengan perkataan-perkataan macam ni. Cuma perkataan-perkataan ni dia a bit kualitatif kan, dia bukannya kuantitatif. Maksudnya macam mana kita nak mengukur easy driving, macam mana kita nak mengukur comfortable riding, macam mana kita nak mengukur comfortable riding. Jadi ini apa yang dinamakan dalam ilmu kualiti sebagai quality characteristic. Quality characteristic ni dia lebih kepada customer punya language. Tetapi untuk manufacturer pula, dia ada satu lagi sub-criteria. Sub-criteria yang macam saya tanya tadi, how to measure, how to test. Macam mana kriteria-kriteria ni kita boleh convertkan dia menjadi satu numerical value. Inilah sub-criteria yang diguna pakai oleh pihak manufacturer. Untuk setiap satu quality characteristic ni, dia ada satu set of sub-quality criteria yang kita namakan sebagai specification. Jadi kita kena tahu lah macam mana kita nak ukur good styling tu. Jadi kita kena ada number. Cabaran dia adalah setiap satu quality criteria ni kita kena convertkan. Kita kena keluarkan seberapa banyak numerical value dekat situ untuk kita hasilkan satu set of specification. Jadi katakan kita ada quality characteristic easy driving contohnya. Jadi dia ada dekat situ, pihak manufacturer ni akan mengeluarkan, dia akan convert seberapa banyak numerical value, numbers dekat situ untuk dijadikan specification. Dan setiap satu specification tu pula nanti dia akan uji sama ada dia memenuhi spec ataupun out of spec. Dia ada dia punya tolerance pula, berapa upper limit dia, berapa lower limit dia. Jadi kalau setiap specification tu kita berjaya penuhi, meet the spec, jadi untuk manufacturer pula, bagi pihak manufacturer, produk tu diorang boleh define dia sebagai satu produk and quality. Jadi semua cerita-cerita ni macam mana kita nak control, macam mana kita nak kawal specification tu sama ada dia meet ataupun out of spec, macam mana kita nak uji, itu semua adalah tugas satu fungsi yang dinamakan sebagai quality control. Itulah datangnya perkataan quality control ni. Dia bertugas, fungsi dia adalah untuk memastikan setiap satu specification tu dengan dia punya tolerance semua tu kan, dia akan uji, dia akan buat pemeriksaan, test untuk memastikan sama ada setiap satu spec tu meet atau tidak. Itu tugas quality control. Boleh ke boleh? Okey, dari segi perkhidmatan pula, satu perkhidmatan yang kita katakan berkualiti tu macam mana pula? Ni saya jumpa dekat dalam Google, saya randomly just select satu. Saya pun tak tahu piagam pelanggan ni daripada jabatan mana. Cuma saya berkenan dengan dia sebab saya rasa jelas. Dia ada perkara dan juga dia ada tempoh masa. Ada 1 hingga 7 perkara ni yang saya rasa, saya assume ini adalah critical process. Mereka, macam mana mereka define critical process ni adalah satu sisi lain. Tapi saya percayalah ini 7 perkara ni dia orang dah identify sebagai mereka punya critical process, dan setiap satu proses tu ada dia punya target. Ada dia punya sasaran masa untuk complete, untuk di-execute satu-satu proses tu. Ini kiranya dia punya spec lah ni. Jadi kalau setiap satu spec ni, setiap satu sasaran mereka ni berjaya dicapai, itulah maksud dia, satu-satu perkhidmatan itu berkualiti. Dia cekap, dia dapat selesaikan setiap satu perkara yang dijanjikan tu dengan masa yang dijanjikan. Jadi proses tu cekap lah, dia dapat menghasilkan satu proses yang berkualiti. Itulah lebih kurang sedikit banyak. Dan dari segi kata-kata pakar pula lah, ini saya ada 2 tokoh yang saya ambil, 2 tokoh besar di dalam ilmu kualiti. Mereka ni ada banyak contribution yang besar lah di dalam ilmu kualiti, Dr. Deming dan juga Dr. Juran. Baik, apa kata mereka?
Mengikut Dr. Deming, quality is a predictable degree of uniformity and dependability at low cost and suited to the market. Baik, kalau kita tengok kat sini ada dua bahagian. Kalau saya pecahkan pada dua, di peringkat yang second part tu kan, low cost and suited to the market. Low cost ni adalah dengan harga yang murah. And suited to the market ni maksudnya kita memenuhi cita rasa, memenuhi keperluan dari pihak pelanggan. Market tu maksudnya pelanggan, pihak customer. Jadi mereka ada dia punya own requirement dan produk tu dapat memenuhi kehendak mereka di samping harga dia murah. Itu second part. Dan peringkat part yang pertama pula, quality is a predictable degree of uniformity and dependability. Ini dia lebih beliau bercerita tentang proses capability lah, proses yang stable. Satu proses yang stable dia akan menghasilkan satu produk yang lebih kurang sama. Well, dia akan ada sedikit variation tapi kita boleh expect satu hasil yang sama. Uniformity lah tu maksudnya keseragaman. Satu produk yang lebih kurang sama daripada satu proses yang stable. Di samping tu dia mestilah murah dan juga eventually dapat memenuhi kehendak pelanggan. Untuk Dr. Deming, satu produk tu dah berkualiti. Bagaimana pula dengan Dr. Juran? Quality is fitness for use or purpose. Dia lebih simple. Maksud dia apa? Satu-satu barang tu dicipta ada tujuan dia sendiri. Dan dia dapat memenuhi setiap satu tujuan tersebut. Saya ada satu pen, saya ada sebatang pen biasa. Tapi saya gunakan untuk menulis di atas iPad, contohnya. Itu dia tak memenuhi keperluan tujuan pen tu dicipta. Maksudnya untuk iPad tu saya perlu gunakan touch pen. Itu baru fit the purpose. Touch pen tu boleh kita gunakan untuk iPad. Itu dia fit the purpose. Tapi touch pen ni pula saya tak boleh tulis di atas kertas biasa. Itu kita kena gunakan pen yang biasa pula. Itulah maksud dia. Jadi pada Dr. Juran itu istilah quality. Satu produk yang quality dia meet the purpose. Macam cerita touch pen tadi, dia fit the purpose untuk menulis di atas iPad. Dari segi ISO pula, ISO ni lebih kurang sama juga, cuma bahasa dia berlainan sikit. The totality of features and characteristic of product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs revolving around the customer. Well, dia bercerita tentang customer juga, kehendak permintaan sekitar customer. Permintaan tu daripada pihak customer, dia ada dia punya own requirement, dia ada dia punya own kehendak dia. Dan produk yang dihasilkan tu dengan setiap satu feature, dengan setiap satu attribute, karakteristik tu semua kan, dapat eventually dapat memenuhi, satisfy lah, dapat memenuhi, memuaskan hati di pihak pelanggan pula. Lebih kurang sama je cerita dia macam Dr. Deming tadi ataupun Dr. Juran, sama, lebih kurang sama, cuma dia lebih spesifik lah. Baik, untuk kita fahamkan setiap satu kata-kata mereka ni kan, kita kena lebih memahami ilmu kualiti lah. Mungkin lepas ni lah insyaAllah saya akan go through satu persatu setiap satu elemen di dalam kualiti. Elemen-elemen kualiti, contohnya quality control. Tadi kita dah cerita macam mana tugas quality control ni, dia nak memastikan setiap satu quality, karakteristik, sub-kriteria tu dikawal, memenuhi spesifikasi atau tidak, macam mana kita nak buat test. Itu quality control. Ada satu lagi, kita cerita pasal quality assurance. Macam mana satu-satu organisasi tu memberi jaminan setiap satu quality aspect tu dipertekankan di dalam design, di dalam proses. Macam itulah cerita dia lebih kurang. Dan juga quality system. Quality system ni lebih kepada macam mana satu-satu organisasi itu bertindak sebagai satu sistem. Dia ada dia punya own prosedur, macam mana dia nak menjalankan setiap satu proses tu. Siapa dia punya, macam mana dia punya organisation structure, siapa yang responsible. Lagi satu elemen dia yang penting, dia ni adalah mementingkan customer focus. Jadi kriteria customer requirement tu ditekankanlah untuk daripada setiap satu proses yang ada di dalam satu-satu organisasi itu.
Dan eventually satu lagi elemen penting adalah dia ada satu elemen untuk quality, bukan, continuous improvement, maksudnya penambahbaikan yang berterusan. Dia kena ada elemen-elemen. Dan banyak lagi lah elemen-elemen di dalam topik quality ni. Ada total quality management, macam mana satu organisasi itu mencapai satu tahap dia dah kiranya daripada dia punya supply chain, setiap satu department di dalam organisasi itu, seluruh organisasi itu dia meletakkan elemen quality ini di setiap satu fasa proses mereka tu, sehingga mencapai tahap total quality management. SQC ni pula statistical quality control, macam mana kita menggunakan data-data untuk kita mengawal quality, statistical quality control. Dan 7QC tools ni adalah macam mana kita nak dapatkan data-data, control chart dan sebagainya lah. QCC ni adalah quality control circle, satu kumpulan kecil di dalam satu-satu organisasi itu. Mereka ini mengeluarkan pendapat, mengeluarkan idea-idea untuk menambah baik satu-satu proses, satu-satu department dan eventually satu organisasi lah. Quality audit, quality audit tu kira auditing lah. Dan banyak lagi, saya belum masuk lagi cerita pasal Toyota, production system, elemen-elemen di dalam lean management, Kaizen, amalan 5S, apa itu 3M, dan banyak lagi. Banyak tu elemen-elemen dalam topik quality ni. Kalau saya nak buat training, saya boleh jadikan dia modul latihan satu-satu. InsyaAllah saya akan cuba sentuh sedikit-sedikit satu-satu elemen tu selepas di dalam episod-episod yang seterusnya. Baik, saya ada satu fakta sejarah yang saya rasa seronok sebenarnya untuk saya kongsikan dengan anda semua. Saya cuba menyingkap sejarah sejak bila penekanan kepada kualiti ini diperlukan di dalam tamadun manusia. Memang banyaklah cerita sebelum tu, tapi ada satu significant period yang saya rasa seronok untuk saya kongsikan. Gambar rajah ni iconic picture tentang ketika Perang Dunia Kedua. Baik, apa yang berlaku ketika Perang Dunia Kedua ni yang kita sebenarnya saya tak rasa tahu pun selama ni. Ramai orang tahu tentang cerita ni. Apa yang berlaku, sebenarnya kelengkapan perang yang digunakan ketika Perang Dunia Kedua ketika itu berada di tahap kualiti yang sangat-sangat tidak memuaskan. Dia memang kualiti dia tak bagus lah. Jadi kualiti alatan perang tu tidak memuaskan. Sebab apa? Apabila kerajaan Amerika lah, contohnya dalam cerita ni Amerika, dia buka tender untuk membekalkan barang-barang peralatan kelengkapan perang ni, mereka tengok kepada harga lah. Jadi pembekal-pembekal ni menawarkan harga-harga yang murah. Jadi kualiti dan kos ni sebenarnya dia bergerak seiring. Kalau kita nak barang tu berkualiti tinggi, kita kena letak harga yang tinggi. Kenapa harga yang tinggi? Itu dinamakan cost of quality. Bila kita letak cost yang tinggi, itu maksud dia kita meletakkan ada banyak level of inspection. Kita tak nak satu produk tu defect, jadi kita letak banyak proses inspection untuk kita detect semua defect tu sebelum kita ship out dia keluar daripada factory. Biasanya benda-benda ni memerlukan cost lah. Kecuali cerita Toyota. Toyota ni lain sikit. Dia dapat menghasilkan satu produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang murah. Itu cerita lain. InsyaAllah nanti saya akan cerita dalam topik Toyota Production System lah. Baik, kembali kepada cerita tadi. Jadi, pembekal-pembekal ni menawarkan harga yang murah dan keutamaan yang mereka berikan adalah lebih kepada volume dan juga delivery. Dia nak volume yang banyak. Dia boleh hasilkan satu volume yang banyak dan juga delivery on time. Mereka nak bagi peralatan-peralatan ni secepat mungkin ke battlefield kan. Nak salurkan semua peralatan perang ni secepat mungkin ke battlefield. Jadi diperlukan satu jumlah yang banyak dan juga delivery yang cepat.
Jadi dekat situ diorang sacrifice quality, diorang tidak memberikan keutamaan kepada quality. Jadi apa yang berlaku dengan kelengkapan perang yang tidak berkualiti ini, peluru tak ikut spek, senapang tak ikut spek. Jadi depan askar tu dah ada musuh nak tembak, tekan trigger, senapang tak berfungsi. Enak dia yang kena tembak. Jadi menyebabkan itulah fatal punya damage kan. Memberikan kesedaran kepada kerajaan. Diorang mula sedar yang mereka perlu menekankan kualiti untuk mengekalkan keselamatan pihak para tentera mereka. Jadi apa yang dibuat? Mereka baru sedar mereka perlu buat pemeriksaan setiap satu alatan perang tu sebelum mereka salurkan keluar ke battlefield. Ini lebih kurang saya tak tahulah, saya jumpa gambar ni dalam Google juga. Barangkali inilah rupa production ketika zaman perang World War II dulu. Jadi mereka mula meletakkan pemeriksaan untuk setiap satu alatan perang untuk memastikan kualiti terjaga. Cuma masalah dia, bila dia nak kena check setiap satu alatan perang tu 100% inspection, mereka memerlukan satu workforce yang besar. Nak check satu-satu kan, jadi mereka perlukan inspektor, tukang periksa ni yang dengan jumlah yang ramai. Jadi satu masalah mereka ketika itu, untuk mengekalkan pekerja-pekerja yang sedia ada, yang dah fully trained ni, dah pandai periksa barang ni, sebab dia punya turnover rate dia tinggi. Orang dah masuk, sekejap dia akan tukar, dia akan keluar, kemudian orang baru masuk nak kena train. Jadi masalah ni berlanjutan. Mereka tak dapat nak kekalkan para pekerja ni. Jadi kualiti yang terhasil daripada situ tak even lah. Kalau diperiksa oleh seseorang yang dah memang berkaliber kan, dah memang bagus untuk memeriksa, jadi kita tahu tahap kualiti itu konsisten. Tapi disebabkan turnover rate yang tinggi dengan penukaran kemasukan pekerja baru, jadi dia tak dapat nak kekalkan kualiti dia. Jadi mereka suarakan masalah ni kepada lab, nama dia Bell Lab, kiranya macam industri leader lah zaman tu. Ada banyak ahli-ahli matematik, ahli-ahli statistician, even quality punya guru pun banyak asal dia daripada Bell Lab ni. Jadi pihak kerajaan menyuarakan masalah ni kepada Bell Lab ni dan Bell Lab ni come out dengan satu sampling plan. Sampling plan ni dia bermaksud kita tak perlu nak menggunakan 100% inspection, kita tak perlu buat 100% inspection, jadi kita tak perlukan tenaga pekerja yang ramai. Dia buat sampling, dia cuma periksa secara rawak. Katakan kita ada 100 pieces untuk satu lot, kita tak check semua 100 pieces ni, kita cuma check 10% daripada 100 pieces ni, jadi kita check 10 contohnya. Tapi dia ada bersandarkan dengan ilmu matematik lah dekat belakang tu. Dia bukannya tanpa sebarang asas kan dekat belakang tu. Dia ada ilmu matematik, ada ilmu statistik. Dia come out dengan satu sampling plan yang dinamakan sebagai Military Standard 105. Jadi dia keluarkan satu sampling table yang diguna pakai selepas dikeluarkan sampling table ni untuk setiap satu pembekal yang membekalkan alatan perang ni, dia dah memang masukkan military standard ni di dalam purchasing punya kontrak tu. Jadi mereka kena gunakan standard ni. Jadi selepas tu proses pemeriksaan kualiti untuk setiap alatan perang tu, walaupun dia tak check semua, tetapi dia melalui satu proses sampling plan ni. Kiranya ada ilmu lah di belakang sampling table ni, ada ilmu matematik, ada ilmu statistik. Jadi dia menggunakan kaedah ni, dia membuat pemeriksaan kualiti untuk setiap barang. Bukan setiap satu, maksudnya dia bukan 100% dia buat sampling kan. Jadi dia masih lagi mengekalkan kualiti yang bagus setiap satu produk ni, setiap satu alatan perang ni sebelum mereka supply ke medan perang lah, battlefield. Okey. Lebih kurang lah cerita sejarah.
Okey, okey, sebelum saya mengakhiri perkongsian hari ini nama dia Acceptable Quality Level, AQL Table. Inilah dia, Military Standard 105. Waktu saya bekerja di Barcode 1 dulu, saya memang banyak menggunakan table ni. Setiap seorang yang datang ke departmen saya untuk menjalankan OJT, on job training, memang saya lah bertugas untuk menceritakan kepada mereka macam mana cara nak gunakan jadual ni. Sebab kami tak check 100% untuk semua barang. Ada certain barang saja yang kita check 100%, selain daripada itu buat sampling. Jadi kita kena memahami macam mana cara nak menggunakan AQL table ni. Saya memang ada satu persoalan yang besar, big question dalam kepala otak saya dulu. Kenapa nama dia military standard? Apa kena mengena military standard ni dengan quality control? Rupa-rupanya inilah dia cerita dekat belakang ni. Military standard ni terhasil apabila desakan daripada pihak tentera, disuruh kerajaan kolaborasi dengan Bell Lab tadi untuk come out dengan satu solution untuk mereka lah. Itu cerita dia. Kalau ada siapa-siapa yang punya question mark macam saya juga, itulah dia asal-usul dari mana datangnya military standard ni. Baik, kita balik pada cerita AQL table ni. Macam mana cara nak guna dia? Katakanlah saya ada satu produk dengan jumlah lot 10,000 hingga 35,000 pieces satu lot. Jadi berapa banyak kita kena sampel daripada jumlah 10,000 pieces ni. Okey, ini contohnya. Dan dekat sini ada banyak level lah, AQL, Acceptable Quality Level, daripada 0.01 sehingga 25. Tengah-tengah ni 0.40 ni kiranya level yang middle, dan 0.01 ni level yang ketat, dan 25 ni level yang longgar. Maksudnya kalau 10,000 ni dia seolah-olah macam kita kena check 10,000 juga. Kalau kita jumpa satu defect daripada 10,000 ni, tak apalah, saya cerita macam mana kalau kita guna middle side ni lah, 0.4 punya level. 0.4 level ni dia tak terlalu ketat dan tak juga terlalu longgar. Baik, kalau 0.40 ni kita kena sampling size dia adalah 315 pieces, dan macam mana kita nak buat judgement kat situ. Kalau kita jumpa 3 pieces defect product dalam 315 ni, dia masih lagi consider as accepted. Tapi kalau sekiranya kita jumpa 4 pieces defect daripada jumlah 315 ni, jadi judgement dia adalah rejected. Reject lah. Jadi the whole 4 pieces ni and the whole 315 as well as 10,000 pieces ni kita kena treat dia as reject lot. Kita tak boleh accept dia lah. Macam tu lebih kurang cara nak menggunakan table ni. Dia memang diguna pakai secara meluas oleh para pengguna quality. Okey, faham ke faham? Okey, lebih kurang cerita untuk perkongsian hari ini. Kalau sekiranya ada sebarang persoalan ataupun feedback, saya malu-alukan, boleh tolong buat soalan-soalan, ajukan soalan-soalan tu di dalam ruangan komen. InsyaAllah nanti saya akan tengok, mungkin saya boleh feedback balik, address balik semua question tu dekat episod yang berikutnya. Baik, okey, itu saja untuk hari ini. Panjang lebar dah. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.